Nahmadu wa nusallimu ala Rasul Karim amma ba'du. Terima kasih Allah Subhanahu Taala, banyak syukur Allah Taala kerana dengan aziz Allah Taala kita dapat bersama lagi hari ini. Dan saya akan sampaikan 10 pesanan Abu Zar. Apabila matahari terbit dan memancarkan cahayanya dengan terang, dapatlah kita lihat kerja-kerja yang baik dengan jelas. Bila matahari tenggelam di barat, malam pun tiba. Alam menjadi gelap dan sunyi. Segala kerja-kerja baik pun berhenti. Kerja-kerja yang jahat mula bermaharajalela. Demikianlah apabila hati-hati manusia dimasuki nurullah, nur hidayah, maka manusia dapat melihat dan mengenal kebaikan serta kebenaran. Seterusnya dapat melakukan kerja-kerja yang baik. Sebaliknya, bila hati-hati manusia gelap disebabkan kejahilan, kelalaian, nifak dan syirik, maka manusia tidak nampak kebenaran dan tidak mengenali kebaikan. Lalu manusia membuat kerja-kerja yang salah dan mungkar. Rasulullah SAW datang ke dunia dalam kegelapan semenjak beratus-ratus tahun. Perkara pertama yang baginda SAW usahakan ialah supaya manusia mengenal dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala serta hak ke atas diri sendiri. Diceritakan supaya manusia yakin kepada balasan-balasan terhadap kebaikan dan kejahatan di akhirat. Baginda menjalankan usaha supaya manusia betul-betul sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan itu hubungan dengan sesama manusia dapat diperbaiki dan diperelokkan. Apabila usaha dakwah diteruskan oleh Rasulullah SAW, iman masyarakat telah bertambah, meningkat. Walau di malam gelap gelita pun manusia tidak sanggup membuat kejahatan, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ada seorang ibu menyuruh anaknya mencampurkan susu dengan air untuk dijual. Anaknya berkata, "Bagaimana kalau Khalifah Umar tahu?" Jawab ibunya, "Khalifah Umar tidak lihat, bagaimana dia boleh tahu?" Lalu anak itu berkata, "Tetapi Allah melihat." Itulah kisah Umar radhiyallahu anhu. Pada satu musim kemarau, Ibnu Umar radhiyallahu anhu disuruh membeli kambing untuk disembelih. Lalu dia berjumpa dengan seorang budak pengembala. Budak pengembala itu berkata, "Ini bukan kambing saya." Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu hendak menguji budak itu. Katanya, "Tuan, kamu tidak tengok. Katakan sahaja kambing dimakan serigala." Jawab budak pengembala itu, "Tapi Allah melihat saya." Ihsan telah sampai dalam hati umat pada masa itu. Ihsan. Amanah ihsan artinya ihsan, belas kasihan. Ihsan, belas kasihan. Ihsan sifat-sifat mazmumah. Dengan kasihan Allah SWT, ihsan. Apa ihsan telah masuk dalam hati para sahabat pada ketika itu. Allah Ibn Umar mengajak budak itu makan bersamanya. Kata budak itu, "Saya berpuasa." Masya Allah, banyak lagi kisah-kisah seperti ini. Apabila usaha ke atas iman dijalankan, manusia akan dapat mentaati perintah Allah. Apabila usaha dakwah dihentikan, kelemahan di dalam iman akan berlaku. Hidayah tidak lagi tersebar. Dengan itu manusia akan melakukan berbagai kejahatan dan meninggalkan amalan kebaikan. Sesungguhnya kehidupan, iaitu bersuara, menyuarakan dakwah, menyebarkan risalah Allah Subhanahu Wa Taala serta menegak kebenaran dan keadilan, merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah. Apabila usaha dakwah ditinggalkan, akan wujudlah pecah belah di antara satu sama lain. Malahan dengan kemajuan usaha dakwah, segala kegiatan hidup manusia seperti perniagaan dan politik akan berjalan dengan betul. Tapi sebaliknya, jika usaha dakwah terhenti, itu ditinggalkan, akan berlakulah berbagai penipuan dan penyelewengan. Dengan usaha dakwah yang dibawa oleh baginda SAW, telah wujudlah segala kebaikan, di antaranya amanah dan sangka baik terhadap orang lain. Mungkin ada sangka baik
sangka baik. Siapa itu saya sebab baik, sangka baik. Asas usaha dakwah bukanlah kebendaan, pangkat atau kuasa pemerintahan, tapi asas usaha dakwah ialah ikhlas. Daripada ikhlas ini jugalah lahirnya taat dan mematuhi peraturan serta sikap yang baik terhadap manusia. Jika kita ikhlas, Allah SWT akan campakkan nur ke dalam hati kita. Orang yang ikhlas tidak bermaksud untuk mendapatkan apa-apa balasan, pangkat atau harta atau kemasyhuran atau perempuan dan lain-lain, tapi semata-mata kerana mengharap keridaan Allah SWT. Bukan kerana kemasyhuran atau perempuan ke lain-lain. Orang yang ikhlas di dalam dakwah adalah ibarat lampu. Dalam surah Al-Ahzab ayat 46 ada menyebut, dan menjadi pendakwah kepada agama Allah dengan izinnya dan menjadi cahaya yang menerangi. Apabila lampu menyala, itu hadir cahaya petunjuk, ramai orang akan dapat melihat kebaikan dan mereka akan mengerjakannya. Sebaliknya, jika lampu tidak menyala, yakni berada dalam kegelapan, darkness, manusia tidak mengenal kebaikan dan banyak membuat kesalahan. Ikhlas juga bermakna ikut tertib dan usul. Meninggalkan usul bermakna tidak ikhlas, akibatnya akan muncul berbagai-bagai kejahatan.